Okey, kita lihat pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Okey, apa yang telah kita pelajari? Sebenarnya pada kelas-kelas hari itu kita telah pun habis semua bab ni. Okey, kita dah habis semua bab ini. Cuma pada hari ini kita akan ulang kaji. Okey, kita akan ulang kaji dan kemudian kita akan cuba jawab soalan. Okey. Baik. Okey, baik. Bab ini bermula dengan latar belakang. Ingat bab ini bermula dengan latar belakang pentadbiran di Sarawak dan Sabah. Macam cikgu cakap, biasanya cikgu cakap apa? Baik, pentadbiran di Sarawak dan Sabah, dia ada sistem kesukuan. Okey, di Sarawak pun ada, di Sabah pun ada. Dan di Sarawak ada banyak ketua-ketua seperti Iban dengan tuai rumah, okey, Kenyah dengan peran lepo, Kayan dengan kelunan marin, Bidayuh dengan tua kampung dan juga Melanau dengan menteri. Okey, begitu juga di Sabah, dia ada orang tua, okey, dan juga ada majlis kampung dan tukang-tukang adat. Okey. Baik. Kemudian, okey, sistem pentadbiran yang kedua iaitu pentadbiran kesultanan. Okey, iaitu di Sarawak dan juga pentadbiran kesultanan di Sabah. Uniknya, okey, iaitu kalau di Sarawak, pentadbiran kesultanan itu berasaskan kuasa Kesultanan Brunei, di mana dibahagi pada 3 kerajaan, Sungai Kerajaan, Sungai Tuling dan juga Sungai Kuripan. Okey, dan diperintah oleh Datuk Patinggi, Datuk Bandar, Datuk Temenggung. Kalau di Sabah, dia ada 2 kesultanan. Ini unik. Kesultanan ada 2 di Sabah, iaitu Kesultanan Brunei serta juga Kesultanan Sulu. So ada 2. Okey, Brunei dan juga Sulu. Okey, dan kita tahu bahawa itu cara pentadbiran mereka. Dan satu lagi iaitu di Sarawak ada sistem kedatuan. Okey, iaitu mereka di Sarawak ada juga kerajaan-kerajaan Melayu seperti Kerajaan Sawaku di Sungai Sarawak. Kemudian juga ada juga pentadbiran daripada keturunan Datu Merpati Jepang. Itu kedatuan di Sarawak. Kedatuan di Sabah, kedatuan tak ada. Tapi di Sabah ada sistem ketua bebas. Seperti siapa? Seperti Sharif Osman dan juga Datu Kerunding. So ini yang penting. Ketua bebas ni kita faham, mereka bebas untuk memerintah kawasan masing-masing. Baik. Kemudian bermulalah kisah perluasan kuasa dinasti Brooke. Cikgu tak nak cerita panjang sebab kita tahu bahawa sebenarnya Sungai Sarawak ini memang menjadi kawasan ekonomi utama, dan apabila Sultan Brunei, Sultan Omar Ali Saifuddin ini menghantar Pangeran Indra Mahkota untuk mengawal kegiatan perdagangan di Sarawak, maka timbul perbalahan kerana apa? Kerana Pangeran Indra Mahkota mengenakan 2 perkara. Cukai yang tinggi dan juga kerahan tenaga. Wow. Annette maklumkan pada cikgu, Sharif Osman nama rumah sukan kami warna kuning. Wow, Annette. Rumah sukan lain apa? Ada Sharif Osman, Datuk Kerunding ke ada? Izzah Syairah, kenapa Izzah? Antanom. Bagus. Warna biru Antanom. Warna kuning Sharif Osman. Wah, nama-nama pahlawan. Hijau Mat Saleh. Bagus. Baik. Terbaik. Baik. Yilong Merah Sagunting. Pahlawan juga. Bagus. Pemasukan saya nama haiwan liar. Macam mana ni? Ini sekolah pahlawan ke? Ya kot. Kuning Masuri pula. Alright. Baik, bagus Baik, kita semak balik Sultan Omar Ali Saifuddin hantar Pangeran Indra Mahkota. Tetapi Pangeran Indra Mahkota telah mengenakan 2 perkara. Cukai yang tinggi dan kerahan tenaga. Ini menyebabkan dia ditentang oleh Datuk Patinggi Ali. Dan akhirnya Sultan Brunei telah hantar Pangeran Raja Muda Hashim. Iaitu Pangeran Raja Muda Hashim iaitu bapa saudara kepada Sultan Brunei, dan dihantar untuk memujuk Datuk Patinggi Ali, namun gagal. Akhirnya beliau sendiri yang minta bantuan James Brooke untuk menghapuskan penentangan itu. Bagus. Baik. Dan ini adalah Datuk Patinggi Ali yang akhirnya bersetuju untuk berunding dengan James Brooke dan tamatkan penentangan. Tamatkan penentangan.
Masing-masing update nama sukan sekolah tak payahlah. Kan? Haji ni dengan Perdana, Purple, Cyber, Blue, Bestari, Green, Wira, Red. Macam tak ada kaitan je. Kalau sekolah mendengar Sains Rembau, nama rumah sukan orang, nama undang-undang Negeri Sembilan. Itu mesti tahu. Anak buah, buah pak, kemudian lembaga, kemudian juga masing-masing nak update. Sudah-sudah lah tu. Baik. Oh, bukan eh. Okey. Baik. Kemudian, bagaimana James Brooke mendapatkan kuasa pemerintahan dia? Macam mana Kita dah belajar, iaitu menggunakan strategi yang pertama, rundingan. So, rundingan dengan dua orang, iaitu Pangeran Raja Muda Hashim dan juga rundingan dengan siapa lagi Raja Muda Hashim dan juga rundingan itu sebanyak 2 kali. 2 kali. Dan kemudian ugutan berlaku 2 kali, iaitu ugutan pertama dengan Raja Muda Hashim dan ugutan yang kedua iaitu dengan Sultan Omar Ali Saifuddin. Itu ugutan strategi yang kedua. Strategi yang ketiga, perjanjian. Di mana perjanjian ada 2 juga, iaitu perjanjian antara James Brooke dengan Pangeran Raja Muda Hashim dan satu lagi perjanjian antara James Brooke dengan Sultan Brunei Sultan Omar Ali Saifuddin. So, itu perjanjian-perjanjian dia. Dan strategi yang keempat iaitu ketenteraan, di mana James Brooke telah menggunakan kekuatan ketenteraan, iaitu menggunakan kekuatan tentera laut British melalui kapal HMS Dido. So, sebab itu dia boleh menguasai Sarawak dengan mudah. Dan bagaimana James Brooke mengukuhkan kuasanya? Dengan kekuatan ketenteraan, itu satu. Mendapat bantuan tentera laut British kan. Kemudian yang kedua, sokongan keuangan, iaitu sokongan keuangan daripada pemodal Eropah, iaitu Baroness Angela Burdett Counts. Yang ketiga, ini yang kata Tarun tadi, iaitu ada juga sokongan daripada orang Melayu dan Iban terhadap James Brooke. Nampak tak? Kalau kita membantu penjajah, kita tak mampu melawan penjajah. Kalau ada di kalangan ahli masyarakat kita yang menyokong penjajah, maka kita tak mampu untuk menentang penjajah. Sebab itu, kita kena bersatu untuk menentang penjajahan. Ingat tu. Dan kemudian yang keempat, James Brooke telah menentang kebangkitan orang tempatan. Dengan cara apa? Menganggap orang tempatan ini lanon, terutama sekali orang Iban. Sebab itu orang Iban itu ditentang oleh James Brooke dan berjaya. Itu strategi yang keempat, maknanya pengukuhan kuasa James Brooke. Kemudian mengambil kesempatan daripada pertelingkahan yang wujud dalam masyarakat tempatan, kemudian menghapuskan tokoh-tokoh tempatan yang menentang beliau seperti Sharif Masahur dan juga Datuk Patigi Abang Abdul Ghafur. Dan kemudian ini dia gambar Ranger Sarawak, di mana James Brooke telah membentuk sebuah pasukan iaitu Ranger Sarawak untuk menjaga kedudukan James Brooke. Dan satu lagi, membina kubu, dan kubu itu dipanggil Fort James. Fort James untuk menentang dan memerhati pergerakan orang Iban. Hebat James Brooke ni hebat. So inilah 3 orang keturunan dinasti James Brooke. Baik. Baik Aaron. 3 je ke? Ya, 3. Iaitu James Brooke, Charles Brooke dan Charles Viner Brooke. Kalau korang tengok, James Brooke 1842 hingga 1868. Kemudian Charles Brooke pula gantikan dia 1868 hingga 1917. Kemudian yang ketiga, Charles Viner Brooke 1917 hingga 1946. Baik, kalau korang perhatikan betul-betul James Brooke bermula dengan 1842 dan Charles Viner Brooke menguasainya sehingga 1946. Bermakna berapa tahun? 104 tahun. 104 104 tahun mereka memerintah Sarawak. Gila, lama gila kot. 100 tahun. Kita ni Malaysia ni baru ditubuhkan 67 tahun. Dia 100 tahun dah. 3 keturunan Brooke yang telah memerintah Sarawak. So itu dipanggil
dinasti Brooke. Nampak dinasti Brooke. So, kalau kita lihat di sini, okey, cikgu, kenapa Charles tu muka nampak macam sunburn? Halo, ini gambar daripada dulu, gambar black and white. Memanglah nampak sunburn sebab black and white. Kalau color tu nampaklah putihnya. Kan? Okey, baik. Okey, yang ini perjalanan bagaimana James Brooke telah menguasai satu persatu kawasan-kawasan di Sarawak sehingga menjadi seluas sekarang. Baik, selesai daripada Sarawak, kita tengok SBUB. So, SBUB di Sabah, di mana kalau kita lihat, kenapa Sabah menjadi tumpuan? Kerana dua perkara. Pertama, kedudukan yang strategik dan yang kedua, kekayaan ekonomi. Kekayaan ekonomi. Okey, baik Enet. Okey, so dua sebab kemampuan Sabah, kedudukan strategik dan juga kekayaan ekonomi. Inilah dia. Okey, sarang burung. Okey, ini rotan dan juga ini adalah tanaman indigo. Pokok-pokok indigo ini ditanam untuk menjadi pewarna indigo. Okey, untuk industri pakaian dan sebagainya. Sebab itu tanaman indigo ni penting di Sabah. Baik. Kemudian kita tahu bahawa Sabah sebelum penguasaan SBB dah ada Pulau Balambangan dan juga dah ada Pulau Labuan, di mana kedua-dua pulau ini pernah dimiliki oleh British. Namun British telah meninggalkan Pulau Balambangan kerana serangan Lanun. Serangan Lanun. Pulau Balambangan tu. Dan Pulau Labuan pula, James Brooke pernah dilantik sebagai gubernur pertama untuk Pulau Labuan. Ini pertapakan British di Pulau Labuan. Ini gambar dia lah. So kalau kita lihat gambar dia ni, pertapakan British di Pulau Labuan ni sebiji macam gambar apa? Gambar pertapakan Francis Light di Pulau Pinang. Macam sama je kan? Ada kemah dia, kemudian naikkan bendera. Kenapa macam luas? Labuan tu kan pulau, pulaunya luas. Pulau yang luas. Yes. Okey. Baik. So SBB, bagaimana SBB menguasai Sabah? Macam cikgu cakap hari tu, menupaskan tu apa? Mengalahkan. Mengalahkan. Bukan. Labuan tu dekat Sabah, pandai bila masa Labuan tak nak boi. Kau ni. Baik. Charles Lee Moses. Charles Lee Moses menyewa Sabah daripada Sultan Brunei selama 10 tahun, sewa Sabah tapi kemudian Moses menjual haknya kepada J.W. Torrey dan T.B. Harris. Dan kemudian Alfred dan Edward Dan. Alfred dan Edward Dan memajak pantai timur Sabah daripada Sultan Sulu. Kemudian Baron Gustavus von Overbeck inilah yang telah bekerjasama dengan Alfred dan Edward Dan untuk memajukan Sabah. Akhirnya J.W. Torrey jual haknya kepada Baron Gustavus von Overbeck. Macam mana nak ingat nama tu? Berkali-kali kamu ulang kaji dan dengar, kamu akan ingat. Dan pada 1 Julai 1881, Alfred dan adiknya menubuhkan British North Borneo Provisional Association ataupun SBUB mendapat status piagam. Pada 1 November 1881. Apa itu piagam? Piagam ialah kuasa yang diberikan oleh kerajaan British untuk memerintah sesuatu kawasan bagi pihak kerajaan British. So itu dipanggil piagam. Dan akhirnya Borneo Utara menjadi negeri naungan British. SBUB memerintah Borneo Utara hingga 1942. Baik, ada yang bertanya, cikgu, kenapa Labuan wilayah persekutuan? Baik, Malaysia terdiri daripada dua kawasan, iaitu Malaysia Timur dan Malaysia Barat. So semenanjung Malaysia ini Malaysia Barat. So perlu ada satu wilayah persekutuan. Kemudian di wilayah Malaysia Timur iaitu Sabah Sarawak tak ada pulau ataupun tidak ada kawasan untuk wilayah persekutuan. Jadi sebab itu Labuan dijadikan sebagai wilayah persekutuan bagi mewakili Malaysia Timur.
So at least dua-dua kawasan tu ada kawasan wilayah persekutuan. Okay. Kenapa di barat ada dua? Suka hatilah dia nak buat dua ke tiga ke, tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Kuala Lumpur wilayah persekutuan sebagai ibu negara. Putrajaya wilayah persekutuan kerana pusat pentadbiran kerajaan persekutuan. Labuan wilayah persekutuan kerana mewakili kerajaan persekutuan di Sabah dan Sarawak. Okay, di Sabah dan Sarawak. Mewakili satu kawasan je lah. Okay, so tak payah banyak-banyak. Itu sebenarnya. Baik. Bagaimana SBUB meluaskan kuasanya? Dengan cara mematuhi piagam, iaitu syarat yang perlu dipatuhi oleh SBUB untuk menerima piagam diraja adalah perlu menerima penasihat British, mestilah memerintah Sabah dengan adil dan saksama, harus melantik pegawai tadbir daripada pegawai yang diakui British, tidak dibenarkan menyerahkan Sabah kepada pihak lain, dan memelihara adat resam. So itu matlamat SBUB. So Sir Rutherford Alcock ini menjadi Presiden SBUB, manakala Alfred Dan dilantik sebagai pengarah urusan. Ya. Bagaimana bentuk pentadbiran di Sarawak dan Sabah? Melalui 5 cara ini. Iaitu pertama, macam cikgu cakap itu, bahagikan wilayah. Sebab Sarawak dengan Sabah ni besar. Jadi bagi-bahagikan. So pembahagian wilayah contohnya Raja Brooke bahagikan Sarawak kepada 3 bahagian, kemudian menambah kepada 2 bahagian. Total berapa? Ada 5 bahagian di Sarawak. So bahagian-bahagian itu akan dipecah-pecahkan lagi kepada daerah dan kampung. Kemudian yang kedua, mengekalkan pembesar tempatan. Kita lihat pembesar tempatan seperti Datuk Patinggi, Datuk Bandar, kekalkan. Jangan dihapuskan. Sebab itu, pembesar-pembesar ini pula diberikan gaji untuk membantu pentadbiran. Jadi sebab itu mereka terus menyokong Brooke. Dapat gaji. Kan? Kemudian pentadbiran berhierarki. Maknanya pentadbiran ada susun lapis dia. Susun lapis. Di mana di atas sekali ialah raja, manakala dibantu oleh majlis tertinggi dan juga majlis negeri. Di bawah setiap bahagian ada residen, kemudian ada residen bahagian, kemudian ada pegawai daerah dan juga ada penghulu di setiap kampung. Dan akhir sekali, pentadbiran berasaskan kaum, di mana mengamalkan sistem pecah dan perintah. Masyarakat dikelompokkan pada 3, Melayu, Iban dan Cina, dan orang Melayu terlibat dalam pentadbiran. Orang Cina dalam ekonomi, orang Iban dalam keselamatan dan ketenteraan. Bagus, bijak. Bijak, pentadbiran yang bijak. Dan memperkenalkan sistem undang-undang. Seperti Undang-Undang 8 Perkara dan juga mewujudkan mahkamah-mahkamah seperti Mahkamah Residen dan juga Mahkamah Adat serta Mahkamah Cina. Ada 3 Mahkamah Residen, Mahkamah Adat dan juga Mahkamah Cina. Dan kemudian begitu juga di Sabah, pentadbiran pembahagian wilayah dibahagikan juga kepada 5 residensi. 5 residensi. Setiap residensi ini diketuai oleh residen dan dibantu oleh pegawai-pegawai daerah di setiap daerah. Mahkamah ni masih guna lagi ke? Tidak. Tidak lagi. Sekarang ni dah ada Mahkamah Tertinggi Borneo, Mahkamah Persekutuan dan juga Mahkamah Hakim Borneo. Di sanalah. Sekarang dah lain. Kemudian pengekalan institusi peribumi. So mengekalkan ketua anak negeri yang ada yang dibayar gaji, ada yang tidak dibayar gaji. So ketua anak negeri ini juga digelar orang kaya-kaya. Orang kaya-kaya yang akan membantu pegawai daerah. Bagus. Dan juga di SBUB pentadbiran diketuai oleh Gubernur. Ingat macam cikgu selalu cakap bahawa yang ini yang di bahagian bawah semuanya di Sabah. Yang di bahagian atas ini semuanya orang-orang yang ada di London. Maknanya lembaga pengarah dan juga pemegang saham ada di London. Majlis Penasihat, Gubernur dan setiausaha kerajaan semuanya ada di Sabah. So dibahagikan macam tu. Bagus.
Dan pentadbiran berasaskan kaum. Ini dia. Okey. Pentadbir dikenali sebagai penolong pegawai daerah. Pentadbiran tempatan berasaskan peribumi. Ketua-ketua etnik akan dipilih. Nampak tak ni ada orang Murut di Sabah. Kemudian pengenalan sistem perundangan menggunakan undang-undang barat dan juga tempatan. So ada dua jenis mahkamah. Mahkamah Magistrate dan juga Mahkamah Anak Negeri. So ada dua. Maknanya di Sarawak ada 3 mahkamah, mahkamah residen, mahkamah anak negeri dan juga mahkamah Cina. Tetapi di Sabah ada 2, mahkamah magistrate dan juga mahkamah anak negeri. Ni mahkamah anak negeri. Cikgu, kenapa Sabah dan Sarawak tak ada bangunan tinggi-tinggi macam Semenanjung? Sebenarnya ada, tetapi di Kuching, di bandar-bandar seperti di Kuching dan juga di Kota Kinabalu. Okay. So banyak bandar bangunan yang tinggi-tinggi. Ada. Kuching ada. Ada bangunan yang tinggi. Sebab maksud tinggi itu maksudnya apa? Kalau dia sebab kalau dia lebih daripada 3 tingkat, tu tinggi lah tu. Sebab bangunan tu lebih tinggi daripada kamu. So dia tinggi. Betul? Setuju kan? Boleh. Jelas. Skyscraper. Kenapa nak wujudkan skyscraper? Kesian sky tu. Pencakar langit. Habis dicakar. Tak payah cakar-cakar. Tak ada cakar-cakar. Biar. Baik. Jadi itulah berkaitan dengan bab yang ke-5 ini, iaitu habis bab yang ke-5, pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah. Baik, ada soalan sebelum kita pergi ke soalan-soalan yang disediakan? Ada tak soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya ke belum? Ada soalan nak tanya ke tidak? Ada ke tak ada soalan? Kenapa Kuching tak maju? Kenapa Kuching tak maju? Sebenarnya maju. Tetapi dia tidak maju semaju kawasan di Semenanjung Tanah Melayu. Semenanjung Malaysia. Kerana apa? Kerana kita tahu bahawa tidak banyak kegiatan ekonomi yang dapat dijalankan di Sarawak. Dan kamu kena faham yes. Kamu kena faham bahawa kemajuan sesuatu negeri bergantung kepada rakyatnya. Kalau rakyatnya, contoh di Sarawak, banyak suku kaum yang mendiami kawasan pedalaman. So mereka suka dengan hidup seperti orang-orang seperti kita kata seperti keturunan-keturunan sebelum itu. Mereka dah memang hidup di rumah panjang, kemudian tradisi mereka. So mereka tak perlukan skyscraper. Mereka tak perlukan itu. Mereka hanya perlukan keamanan tinggal di tepi sungai dengan rumah panjang dan mereka hidup memburu binatang apa semua. So takkan kita nak halang mereka, musnahkan kawasan mereka, bina bangunan tinggi-tinggi, suruh dia orang duduk tinggal kat rumah flat ataupun kondominium, kemudian suruh kerja. No, itu akan menentang sistem peribumi. So tak boleh. So sebab itu tak perlu skyscraper, tak perlu. Ya. Keluarga Bro mementas selama 1-4 tahun Sarawak. Jadi ada ke pengaruh British sampai sekarang? Ya, ada. Ada lagi sampai sekarang. Ya, ada lagi sampai sekarang. Seperti Fort Margherita masih ada lagi. Fort Margherita tu adalah pejabat kerajaan sekarang. Pejabat kerajaan sekarang. Ya, Fort Margherita tu masih ada lagi. So itu bukti bahawa keluarga Bro pernah memerintah Sarawak. Begitu juga di Sabah. Yes, masih ada lagi. Yes. Baik, bagus. Offended. Kenapa, Jane? Offended. Ya, cikgu buat rumah panjang. Batang kayu tu tahan bertahun ke? Ya. Kamu kena ingat Kamu kena ingat bahawa what if they run off? No. Kamu kena ingat bahawa sebenarnya kamu kena ingat cara kehidupan mereka yang tidak moden itulah sebenarnya yang lebih baik berbanding hidup moden sangat macam kita ni. Moden sangat macam kita ni, nampak macam bagus, tapi kita apa? Kita telah mengalami apa? Udara yang tercemar, kemudian makanan yang
sebenarnya bertoksik yang menyebabkan kita mendapat banyak penyakit. Mereka hidup dengan oksigen, mereka hidup dengan ayam yang dipelihara sendiri, mereka hidup dengan sayur-sayuran yang mereka makan sendiri. Sebenarnya mereka hidup lebih baik berbanding kita. So kualiti hidup mereka lebih baik sebenarnya. So jangan fikir kita makan McDonald, kita dapat makan pizza, itu baik untuk kita. No. Itu sebenarnya banyak toksik tu. Banyak bahaya dia. Okay. So harus diingat, okay, betul Roy, kalau kamu nak tahu, kamu kena keluar daripada kawasan rumah kamu, kamu tengok sekeliling. Ya, betul. Betul Tarun. Okay. Hasil teknologi. Hidup mudah. Ya. Sebenarnya teknologi ni memudahkan kita je. Okay. Memudahkan kita je. Alright. Tak apa. Okay. So, kita nak teruskan dengan soalan-soalan yang ada dalam nota tadi. Iaitu kita lihat ada berapa soalan objektif. Hidup diorang tu boleh jadi umur panjang. Ya, betul. Boleh hidup panjang dengan cara makan makanan yang segar, dan juga hidup dalam suasana yang segar tanpa tercemar. Mereka hidup lebih panjang. Yes. Baik. So kita ada lebih kurang 18 soalan. So kita akan seperti biasa, kita akan serahkan semua soalan ini setiap seorang untuk dibaca, dan kemudian kamu kena onkan mic, baca soalan tu dan jawab. Siapa yang lari? Jangan lari. Siapa yang lari? Tengok ramai yang lari. Wang asam betul. Jangan lari. Siapa yang lari kena. Siapa yang lari siap dia. Okey. Baik. So kita, mak saya rosak, tak ada alasan. Tak ada alasan. Jangan lari. Siapa lari siap. Okey. Baik, kita akan mulakan soalan yang pertama. Okey, kita macam biasalah. Okey, soalan pertama kita akan berikan kepada Aaron. Nombor 1 Aaron, nombor 2 Adila Arisha. Sada okey. Okey, yang ketiga Adrian. Okey, tak boleh cakap. Okey. Yang ketiga Adrian ketiga. Yang keempat Aizuddin, yang kelima Alisha Afrin. Okey, yang keenam Alia Farhana, yang ketujuh Amar Danish, yang ke-8 Annette. Yang ke-9 ialah Bashira. Okey, dan yang ke-10 ialah Bennett Lee. Okey, 10 Bennett Lee, 11 Cobra, 12 Danish Ikhwan, 13 Emran, 14 Hajimi. Okey, 14 Hajimi. Jangan kau nama Hajimi. Okey, 15 Husna Ali, 15 Has, 16 Husna Alidrus, dan juga 17 Iman, serta 18 adalah Iris. So cukup 18 orang. Tembak je lah kan. Bisa baca setiap kata ada tu. Syarat Aaron. Macam-macam kau punya alasan. Okey, baik, soalan nombor 1. Okey, kita mulakan dengan Aaron. Okey, silakan Aaron untuk bacakan soalan nombor 1. Tak Syazwina tak. Okay, tak payah baca soalan. Ya, okey. Sistem Kedatuan merupakan sistem pemerintahan tradisi masyarakat Melayu Sarawak. Pusat pemerintahannya terletak di sekitar sungai. Okey, clue dia. Clue-nya Sungai Raja. Clue-nya di first page. Clue first page. Sabar je, ambil buku teks. Ambil buku teks tak apa. Kau jangan cakap kau nak ambil wuduk. Aaron suara sedap, Imran. Betul. Handsome pun handsome. Badan macam ni. Main golf lagi. Cikgu kat mana? Okey. Sungai Sarawak. Okey. So nombor 1 adalah A, sekitar Sungai Sarawak. Ya, betul. Cikgu pernah jumpa ke? Pernah lah, terjumpa. Pernah. Dia gitu-gitu je kan. Dia tak kenal cikgu. Cikgu kenal dia. Cikgu ini Aaron ni. Itulah. Okey. Baik. Okey. So itu soalan 1A. Okey, 1 jawapannya A, sekitar Sungai Perak.
Okey, soalan nombor 2. Kita teruskan. Okey, soalan nombor 2 kepada siapa? Adila. Adila, silakan Adila. Tak boleh buka mic, cikgu. Okey. Baik, cikgu bacakan. Dalam sistem pemerintahan sistem kesukuan Sarawak, ketua masyarakat Kenyah dikenali sebagai apa? Tua kampung, tuai rumah, kelunan maren ataupun peran lepuh? Ya. Adila Risha, adakah A, B, C atau D? Yang lain ambil take note bagi jawapan. Cepat. Bagi jawapan. Apakah jawapannya? Okey. Yang ini pun pada clue dia. First page. First page. Muka surat pertama. Muka surat pertama ke muka surat kedua? Ada. Okey, apa jawapan ni? Siap bagi clue lagi kau. Apa jawapan dia? Yang lain chill lah, tengok cheating. Cheating. Okey. So jawapannya apa Adila? Tua kampung, tuai rumah. Okey. Dan kelunan mana? Okey, baik. Alisha Afif bagus bagi jawapan. Cepat Adila. Adila tak boleh buka mic. Okey. Baik. So, jawapannya apa? Adila. Apa? Ya, betul. Nombor 2 jawapannya adalah D. Iaitu kalau Kenyah dengan peran lepuh. Betul. Peran lepuh. Serius lah. Betul. Serius. Serius ni. Ya, memang serius. Nampak muka serius ni. Serius. Okey. Tembak je ni. Kan cikgu cakap. Kadang-kadang tembak ni kalau betul kena gayanya, tembak. Okey. Baik. Soalan yang ketiga kita serahkan kepada Adrian. Silakan Adrian. Adrian boleh Adrian untuk onkan mic. Adrian onkan mic dan juga bacakan soalan tu. Adrian ada tak ni? Adrian? Kantoi. Tak ada dalam kelas. Kantoi. Adrian ada tak? Kalau ada mic problem, tulis. Jangan kau diam aja. Okey. Ada ke tak ada ni? Ada ke tak ada ni? Adrian want to see marinate. Okey. Kalau begitu, sorok belakang kerusi. Sorok belakang kerusi. Okey, kalau macam tu, soalan nombor 3, kita rambang saja. Soalan nombor 3, kita berikan kepada Sylvia Liu. Sylvia Liu, boleh tak nombor 3 bacakan soalan tu dan berikan jawapan? Di negeri Sarawak telah terdapat beberapa kerajaan Melayu seperti 1 Bidayuh, 2 Kalaka, 3 Sewaku dan 4 Melanau. C? Okey, C, 2 dan 3. Jawapannya Sylvia, betul lah. Okey. So jawapan dia ialah C, 2 dan 3. Thank you Sylvia. Okey, memang betul Kelakar dan juga Sewaku. Sebab Bidayuh dengan Melanau ni bukan nama kerajaan, tapi nama suku kaum. Nampak tak? So, terima kasih banyak Sylvia untuk menjawab soalan nombor 3 itu. Okey. Baik. Logik je kan? Nombor 4 kita berikan kepada Aizuddin. Silakan Aizuddin. Siapakah yang mengetahui pentadbiran peringkat kampung dalam sistem kesukuan di Sabah? C. Orang tua. Sistem kesukuan di Sabah. Semua sistem kesukuan di Sabah, ketuanya dipanggil, iaitu tuai rumah. Betul tuai rumah? Betul Aizuddin, tuai rumah kan? C. C. Orang tua. Nampak tak? Nampak tak? Dia saja nak confuse kan? So jawapannya C, orang tua. Betul. Okey, terima kasih banyak Aizuddin untuk membaca dan memberikan jawapan. Jangan jadi British cikgu. Tak. Cikgu tak jadi British. Jack Sparrow kot. Okey. Kemudian soalan yang kelima, Alisha Afrin. Silakan Alisha. Mengapakah berlakunya penentangan Datuk Patinggi Ali terhadap Wakil Kesultanan Brunei di Sarawak pada tahun 1837? Yes. Pelaksanaan kerahan tenaga, 2 pengenalan cukai tinggi, 3 pencerobohan kawasan pertanian, 4 perebutan kawasan pelembungan.
Jawapan A 1 dan 2. Jawapan A 1 dan 2. Pelaksanaan kerahan tenaga dan cukai yang tinggi. Terbaiklah Alisha. Okey, tahniah Alisha. Thank you so much. So jawapannya adalah A. Okey, baik. Terima kasih banyak Alisha Afin. So nombor 5 adalah A dan soalan nombor 6 kita berikan kepada Alia Farhana. Silakan Alia Farhana untuk menjawab soalan ini. Bacakan. Mike ada problem. Okey, it's okay. Cikgu bacakan. Mengapakah James Brooke setuju membantu Pangeran Raja Muda Hashim untuk menamatkan kebangkitan penduduk Sarawak? Kenapa dia setuju kan? Apa jawapan dia? Adakah A, mendapatkan kawasan perdagangan, ataupun B, membalas budi pembesar tempatan, atau C, membuktikan kekuatan tentera, atau D, menghapuskan ancaman Lanon? Okey. Alia Farhana kata apa? Kenapa James Brooke setuju? Sebab James Brooke sebenarnya nak mendapatkan kawasan perdagangan. Sebab Raja Muda Hashim kata apa? Kalau katakan kau dapat menamatkan kebangkitan penduduk Sarawak ini, aku bagi kau kawasan Sungai Sarawak. Maknanya kawasan Sungai Sarawak ialah kawasan perdagangan pada waktu itu. Sebab itu soalan nombor 6, jawapannya adalah A. Thank you so much kepada Alia Farhana. Okay, good. Soalan yang ketujuh, kita berikan kepada Amar Danish. Silakan Amar Danish. Peristiwa berikut berkaitan dengan James Brooke di Brunei tahun 1842. Peristiwa James Brooke menghadap Sultan Omar Ali Saifuddin di Brunei. Apakah tujuan James Brooke membuat demikian? C. Mengesahkan pertapakannya di Sarawak. Okey, jawapannya adalah C. Mengesahkan pertapakannya di Sarawak. Sebab itu James Brooke menghadap Sultan Omar Ali Saifuddin. So jawapan itu adalah betul. Terima kasih banyak kepada Amar Danish untuk jawapannya tepat. Baik, terima kasih banyak. Dan soalan yang ke-8 kita berikan kepada Annette. Silakan Annette. Nombor 8. Perkara berikut merujuk kepada kapal perang British HMS Dido. Apakah kesimpulan yang dapat anda buat? B. Kot. Baik. Berikut merujuk kepada kapal perang British HMS Dido. Apakah kesimpulan yang dapat anda buat berkaitan dengan kapal ini? Iaitu, B, kod. Ini kata ada kod. Kod kat situ yang wow. Itu yang mahal tu. Cute-nya slang dia. Yalah, Enek kan orang Sabah. Enek orang Sabah apa? Jadi, kesimpulan dapat anda buat ialah perluasan menggunakan kekuatan tentera. So itu memang betul. Terima kasih banyak Enan untuk jawapan yang tepat. Gak bisa tu bukan Sabah, Pak. Gak bisa tu Indonesia. Kau jangan macam-macam Ryan ya. Jangan macam-macam. Okey, baik. Seterusnya. Memang tentera. Ya betul. Betul Tarun. 9. Ayah salah country. 9. Kita serahkan kepada Bashira. Silakan Bashira. Oh, tak boleh buka mic. Okey, tak apa. Cikgu berikan, cikgu bacakan dan kamu berikan jawapannya. Maklumat berikut menunjuk kepada tindakan Sultan Abdul Mukmin ke atas Sarawak. Sultan Abdul Mukmin telah menyerahkan rajang kepada Brooke. So, mengapakah baginda berbuat demikian? Adakah kerana kekurangan sumber ekonomi? Ataupun kebangkitan orang tempatan? Ataupun masalah keuangan? Ataupun perebutan tahta? So, manakah jawapannya Bashirah? Yang ini pun nampak senang ni sebenarnya. Baik, jawapan yang betul adalah kerana B, kebangkitan orang tempatan. Betul tak? Setuju tak yang lain-lain bahawa Sultan Abdul Mukmin telah pun menyerahkan rajang kepada Brooke kerana Brooke telah menamatkan kebangkitan orang tempatan. Betul tak jawapannya? Jawapannya betul. Yes. Yeah, counter. I agree. Counter. Baik. 9 adalah B. Terbaik. Bashira. 10. Kita teruskan dengan Bennett Lee. Silakan Bennett untuk nombor 10. Apakah kesan penting daripada peristiwa pembunuhan beberapa penjaga Sarawak oleh orang murid di kawasan di Sungai Tusan? Ya. A. Penjarahan kawasan. B. Penyelesaian masalah. C. Perbarang
pampasan. C. Perintah berkurang. Jawapan B. Jawapan B. B ke D? D. Oh, D. Donkey. Donkey. Perintah berkurung. Ada perintah berkurung Kita ada belajar perintah berkurung. Itu saya tembak. Okey, baik macam ni. Okey, Bennett macam ni. Bila peniaga-peniaga Sarawak oleh Murut ini, pembunuhan peniaga Sarawak oleh orang Murut, lepas tu apa yang Sultan Omar Ali Saifuddin buat? Sultan Brunei buat. Sultan Brunei hantar Brooke untuk menamatkan penentangan ini, untuk menyelesaikan masalah pembunuhan itu. And then bila Brooke berjaya menyelesaikan pembunuhan itu, apa yang Brooke dapat? Bennett. Dia akan dapat apa? Dia akan dapat kawasan. Dia dapat tanah. Dia dapat kawasan. Jadi, dia dapat apa? Dia dapat A, penyerahan kawasan. Kawasan tu, Sungai Terusan tu diserahkan oleh Sultan Brunei, bagi kepada Brooke. Oleh kerana kau dah berjaya kalahkan orang-orang Murut ni, kau dah berjaya selesaikan masalah pembunuhan ini, maka kawasan tu kau ambil lah Brooke. So itu sebagai hadiah. So dapatlah kawasan lagi. So jawapannya adalah A. Okey, Bennett. Boleh Bennett Boleh faham Okey. Harap-harap kamu faham bahawa dengan peristiwa pembunuhan itu, maka Brooke telah menyelesaikan masalah ini dan Brooke dapat kawasan itu, di mana Sultan Brunei telah serahkan penyerahan kawasan itu kepada Brooke. Alright. Betul Bennett. So jawapan 10 adalah A. Yes. Baik. Soalan 11 kita berikan kepada Cobra. Lama tak dengar suara Cobra. Cikgu maaf, ada mic saya rosak dan kedai komputer tutup. Jawapan saya B. Not sure if it's correct. Hemendran, cikgu faham mic kamu rosak. Tapi tak payahlah cerita kedai komputer tutup. Itu tak payah cerita. Kami faham. Okey. Baik. So, baik. So, kita lihat sebelum pertapakan dan perluasan kawasan SPB, 2 kawasan telah pun dimiliki oleh British. Ya, betul. Iaitu Cobra kata jawapannya adalah B, iaitu Pulau Labuan dan juga Pulau Balambangan. Ya, betul Sylvia. Jawapan kamu pun betul. So jawapannya adalah B, iaitu Pulau Labuan dan Pulau Balambangan. Pulau Bumbum kat mana? Bumbum sebenarnya bukan pulau. Pulau Batu Sapi ada. Di Sabah. Pulau Bumbum tak ada. Sebenarnya Bumbum tu kan. Jap. Kita sambung. Alright. Soalan nombor 12 kita berikan kepada siapa? Iaitu 12 kita berikan kepada Emran. Silakan Emran. Okey. Emran 13 Okey, 12 siapa? 12 si siapa? Ryan Ryan, kau boleh on tak? Boleh on tak mic? Tak. Kau ni kan. Baik. Siapakah tokoh yang menyewa Sabah daripada Sultan Brunei pada tahun 1895 selama 10 tahun? Kenapa kau jawab C, Ryan Adam? Mana ada orang yang sewa Sabah selama 10 tahun selain Charles Lee Moses? Jawapannya adalah D, iaitu Charles Lee Moses. Dia je yang sewa Sabah selama 10 tahun. Dia betul. Sylvia Liu betul. Ryan Adam pun betul. Ahmad Danish pun betul. Baik, 13. Tadi Ryan lain. Ni Ryan lain. Ikut kau lah. 13 kita berikan kepada Emran. Silakan Emran. Apakah kepentingan PGM diraja yang dianugerahkan oleh Kerajaan British pada Saudi Bertutur Diraja SPB di Sabah? C kot, mendapat kuasa minta B. Dengan D. Kalau kamu lihat, apakah kepentingan piagam diraja yang dianugerahkan oleh Kerajaan British kepada syarikat Borneo Utara British di Sabah? So kepentingan piagam diraja
adalah untuk mendapat kuasa mentadbir. So itu yang Emran jawab. Jawapannya apa? Jawapannya memang C. Itu memang betul. Tahniah Emran. Kamu memang jawab dengan baik. Terbaik. Okey. Wow, suara lain macam. Dalam. Okey. Baik. So, apa kata kita teruskan dengan suara begini? Jom kita lihat. Soalan nombor 14. Soalan nombor 14. Kalau kita lihat, stop. Sakit dekat hati competition. Okey, stop it. Soalan 14. Siapakah soalan 14? Hajimi ke? Oh, Hajimi 15. Okey, soalan nombor 14 kita berikan kepada V Malen. Okey, V Malen boleh baca soalan 314. V Malen. Slow ke? Oh, slow sangat ke? Korang tak dengar Oh, okey, baik. Soalan okey, baik. Emran, cikgu tak pilih kamu okey. Okey. Okey, V Malen. Tapi jarang-jarang dengar suara macam tu tau, macam wow, macam romantisnya. Okey, macam romantis. Hai, apa khabar? Kan? Hai Syazwina, hai Sylvia, how are you? Kan? Okey, baik. Okey, baik. Kita lihat okey, soalan 14. Okey, apakah syarat belanja suara. Syarat penganugerahan piagam diraja SBUB kepada SBB, apakah syarat-syaratnya? Okey, V Malen, boleh tak berikan jawapannya? Yang mana satu? Adakah nombor 1 memerintah dengan adil, 2 memelihara kedaulatan Sabah, 3 mengiktiraf pentadbiran tradisional, dan 4 menggalakkan kemasukan pelabur asing. So yang mana satu? Jawapannya. V Malen, adakah 1 dan 2, 1 dan 4, 2 dan 3, dan 3 dan 4? Yang mana satu? Okey. Boleh tak? V Malen? Ya, Ryan Adam, betul. Okey. Betul Ryan. Baik, V Malen dapat tak jawapan dia? Okey. Siapa yang boleh bantu V Malen untuk menjawab soalan 14? Apakah jawapan dia? Syarat penganugerahan piagam diraja kepada SBB. Okey, yang mana satu? Siapa boleh bagi jawapan? Kalau betul, cikgu bagi hadiah online. Okey. Baik. Baik, thank you Sylvia. Okey, thank you Sylvia. Thank you. Saya rasa ya. Jawapannya adalah A. Memerintah dengan adil dan memelihara kedaulatan Sabah. So jawapannya adalah A. Ya, betul. So siapa yang dapat hadiah online? Iaitu Sylvia, Ryan, Tarun dan juga Amar Danish. So cikgu beri hadiah secara online. Sila ambil. Nah. Siap kiss lagi. Nah. Boleh ambil. Okey. Bukan senang nak bagi tau. Okey. Bukan senang nak bagi So jawapannya adalah A. Baik. Soalan yang ke-15. Yes. Okey, soalan 15. Transfer 1000 diamond. Menarik idea ni sebenarnya. Tiba-tiba terfikir idea tu. Okey, baik. Soalan 15, tak apa. Okey. 15 kita serahkan kepada Haji Mi. Ya, Haji Mi, silakan Haji Mi. Haji Mi. Yeah. Bila dengar suara Haji Mi dah tahu dah. Ini memang tak lain tak bukan Aiman Master. Kan? Sebelum aku bagi siku, baik kau baca. Okey. Senarai berikut merupakan pembesar tempatan yang menganggotai Majlis Tertinggi Sarawak di bawah pentadbiran James Brooke. Okey. Datuk Bandar, Datuk Patinggi dengan Datuk Temenggung. Okey. Mengapakah orang tempatan masih dilibatkan dalam pentadbiran Brooke? Ya. D. Kekurangan pegawai Eropah. Yes, betul Aiman. Kekurangan pegawai Eropah. Nama pun Haji Mi. Haji Mi. Haji Mi. Okey, baik. Soalan yang ke-16. Okey, thank you Man. Okey. Dan soalan 16 kita berikan kepada Hes. Siapakah Hes ini? So, boleh tak bacakan soalan nombor 16? Hes itu H-E-S-S.
sangat misteri nama ini. Boleh tak bacakan, Hes? Kita kira sampai 3. Kalau tak ada, bermakna anda sebenarnya tiada dalam kelas dan kantoi. Dah lari. Okey. So kira sampai 3. 1. Hes. Kalau tak ada mic ke apa, tulis. 2. Okey. Dan juga 3. Hes tak ada. Hes tak ada bermakna Hes telah lari. Nyorok belakang pintu. Ni nyorok belakang pintu dah ni. Okey. Baik. So, kalau Hes tak ada, okey, kita boleh berikan soalan 16 ini kepada Jane Rina. Boleh tak Jane Rina untuk bacakan soalan nombor 16? Saya dah tak bermaya. Oh, okey. Nope. Jane Rina, boleh tak Jane Rina untuk membacakan soalan? Mic tidak bernyawa. Pula mic tidak bernyawa. Kita nak cari. Okey. Kita nak bagi pada Emran lagi, boleh tak? Sebab Emran tolong belanja suara sikit. Emran. Okey. Tak, baca je. Jawapan tak apa. Tolong baca je. Please. Okey. Nombor 16. Selain dilantikkan menjadi hakim di Mahkamah Anak Negeri, Ketua Anak Negeri juga bertugas menyelesaikan kes harta pusaka, mengurus pentadbiran negeri, menjaga keamanan daerah, memungut cukai. Okey, baik. So, kamu kena faham. Baik, terima kasih banyak Emran. So, yang lain-lain, sila berikan jawapan. Emran dah baca. So, jawapannya apa? Okey, so jawapannya ada kasih, iaitu mengurus pentadbiran negeri dan juga menjaga keamanan daerah. Okey, baik. Mengurus pentadbiran negeri, I don't think so. Okay, Ketua Anak Negeri menguruskan pentadbiran negeri. Okay, I don't think so. Suara kadang-kadang macam tu. Emran, suara tu sedap tau. Suara tu memang sedap. Bukan calang-calang orang. Okay, pungut cukai macam hak James Brooke. Tapi tak tahu. Okay, Ketua Anak Negeri memang memungut cukai. Okay, dan sesuai untuk kata jahat. Suka hati kau je. Ni kan? Suka hati kau je. Baik. So, ada yang kata macam C, 2 dan 3. Mengurus pentadbiran negeri dan juga menjaga keamanan daerah. So, memang memungut cukai itu salah. Okay. Dan kita tahu bahawa Ketua Anak Negeri menjaga keamanan daerah dan mengurus pentadbiran negeri. Kita boleh ambil jawapan itu sebagai C, 2 dan 3. Okay. So, jawapannya adalah C. 16 adalah C. Okey, boleh terima? Okey, boleh terima Okey, soalan jawapannya adalah C. Okey, 2 dan 3. Soalan 17 kita berikan kepada seterusnya. Pungut cukai pembesarkan. Okey, untuk anak negeri, untuk Mahkamah Anak Negeri ni, Ketua Anak Negeri sebenarnya yang pungut cukai ialah pegawai-pegawai British. Okey, pegawai-pegawai Inggeris dan juga resident-resident. Okey. So, itu sebenarnya. Baik. Cukai semua kerja British. Betul, Tarun. Baik, 17 kita serahkan kepada Husna Alidrus. Boleh tak Husna? Untuk soalan 17. Husna Alidrus ada? Husna. Dia kena gaya suara yang pucuk. Husna Alidrus ada. Boleh tolong bacakan tak Husna Alidrus untuk soalan 17? Boleh ke tak? Here we go. Cuba buat suara tadi. Husna, ada tak Husna? Husna tak ada. Kantoi lagi. Lari pula. Okey, kalau begitu kita minta kepada soalan 17, kita minta kepada Syazwina Insyirah untuk baca. Boleh tak Syazwina? Nombor 17. Bacakan je, tak apa. So, Raja Brooke, Raja Putih, James Brooke, Charles Van Den Broek. Ya, betul. Betul, Raya Nadab. Syazwina ada? Bacakan soalan nombor 17 boleh? Ada tak Syazwina?
Oh, mic tak function. Cikgu jaga kaunter panggil orang ikut nombor giliran. Sore ni pasti cikgu dah panggil cikgu lebih tinggi dah. Ya. Ada tak? Asal tiba-tiba suara lain macam ni? Tak ada. Tak ada. Okey, kita bagi kepada soalan 17, kita bagi kepada Izzah Syairah. Boleh tak Izzah Syairah? Izzah Syairah. 1. Izzah Syairah. 2. Saya kat luar pula. Kat luar pula. Iris. Iris boleh Iris? Soalan nombor 17. Saya nombor 18, cikgu. Oh, nombor 18 Okeylah, kita bagi pada Iman. 17 Iman boleh Iman? Raja Brooke mengetuai pentadbiran di Sarawak yang dibantu oleh Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri. Pentadbiran di setiap bahagian ialah A. Residen. Ya, pandai Iman. Sekali baca je terus. Raja Brooke mengetuai pentadbiran dibantu oleh Majlis Tertinggi dan Majlis Negeri. Pentadbiran setiap bahagian ialah residen. Yang ketuanya ialah residen. Ya, betul. Terima kasih banyak kepada Iman. Ya. Ya, Haji Min, dia kat luar, saya kat luar, dia kat luar rumah. Dia tengah berjalan-jalan, dalam kereta lah tu. Ya. Okey, 18. Dalam kereta. Baik, 18. Ya, silakan Iris. Siapakah yang bertanggungjawab kepada Lembaga Pengarah Syarikat SBUB di London? Jawapan dia B. Governor. Siapakah yang bertanggungjawab pada Lembaga Pengarah Syarikat SBUB di London? Iaitu B. Governor. Ya, okey. Okey Syazwina, it's okay. Baik, so jawapannya adalah B. So kita telah menjawab 18 soalan objektif kesemuanya. Alhamdulillah. Okey. Residen diresidensikan. Ya betul, tapi ya residen diresidensi. Okey, tapi kalau di peringkat atas sekali iaitu governor. Ya. Okey, betul Ryan Adam. Baik. So, di bahagian belakang tu juga ada soalan-soalan berkaitan dengan soalan struktur dan juga esei. Okey, dan disediakan juga di bahagian bawah tu adanya panduan jawapan-jawapannya. Okey, dan cikgu galakkan untuk kamu semua jawab soalan-soalan ini dengan bina ayat. Okey, dengan bina ayat. But it's okay. Cikgu bukan nak masuk pun. Cikgu harap kamu semua boleh buat latihan ini sebab insya-Allah sebelum kita masuk bab yang ke-6 pada kelas seterusnya, kita akan bincangkan bagaimana untuk jawab soalan-soalan ini dan bagaimana untuk dapatkan 6 markah dan juga nak dapatkan 8 markah pada kelas seterusnya. Ya. So 17 jawapannya adalah A dan 18 jawapannya adalah B. Aaron. Jadi cikgu harap kenapa? Sebab ramai yang berkata bahawa tak tahu macam mana nak jawab soalan esei dan tak tahu macam mana nak jawab soalan yang dapat 6 markah dan 8 markah. So the next class, cikgu akan ambil satu soalan sahaja dan kita akan bincangkan macam mana nak jawab soalan tu. And then baru kita masuk topik baru. Ya. Kena send ke selepas buat sebaik-baiknya. Okey, cikgu galakkan kamu semua untuk jawab